Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Program ini namanya Fokus Minggu Depan. Dan kita sudah pun masuk hari baru, bulan Oktober, dan 12 atau 13 hari lagi kita akan bergerak dan juga melihat kepada pembentangan Belanjawan 2024. Apakah isinya? Dan itulah juga yang menjadi fokus kepada pemberitaan kami di Astro Awani untuk melihat segala segenap aspek cadangan, penambahbaikan dan juga bagaimana kita mahu melihat kepada pembentangan ataupun isi Belanjawan 2024 itu dapat memberikan nafas lega kepada rakyat secara keseluruhannya. Dan itu juga akan menjadi satu wadah ataupun satu perkara yang akan ditelusuri dan juga diperhatikan dengan secara terperinci oleh wartawan-wartawan dan editor di Astro Awani. Dan hari ini Perdana Menteri mengatakan bahawa kerajaan akan menyusun semula pemberian subsidi yang dianggap tidak munasabah supaya ia sampai tepat kepada golongan sasar. Ketika berucap pada pelancaran skim perubatan madani dan program Madani Afiat peringkat kebangsaan 2023 di dataran Sultan Azlan Shah Ipoh, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan berbelanja berbilion ringgit untuk memberi subsidi yang turut dinikmati oleh golongan kaya dan bukan warga negara. Baik, tetapi masalahnya untuk rakyat tak apa. Tetapi orang pakai Rolls Royce, orang pakai Mercedes, kereta besar pun dapat subsidi juga. Jadi kita bayar subsidi kerajaan berpuluh bilion ringgit dimanfaatkan oleh semua. Jadi kita kena kaji. Kalau betul nak bagi subsidi, bagi pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang majoriti, tak apa. Tapi yang atas 10% tu tak payah bagi subsidi. Jadi ini pendekatan yang kita harus gunakan. Kementerian Kesihatan dan Pendidikan akan terus diberikan peruntukan terbesar dalam Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada 13 Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu kesihatan terutamanya kesesakan klinik dan hospital akan diberikan keutamaan. Jadi ada orang kritik kita. Oh, dia kata sejak kita jadi kerajaan, Anwar jadi Perdana Menteri, hospital sesak. Hospital sesak dah tak bertahun-tahun dah. Tetapi oleh kerana tindakan itu agak tidak pantas dan peruntukan tidak cukup, maka sampailah masalah yang begitu rumit ada sekarang. Jadi saya telah pastikan insya-Allah dalam perbincangan dengan Jemaah Menteri dan juga dengan pegawai-pegawai di Kementerian Kewangan bahawa fokus kita juga tentang kemudahan kesihatan. Perdana Menteri berkata buat masa ini kadar bayaran di klinik dan hospital kerajaan masih terlalu rendah atau percuma yang turut dinikmati oleh golongan kaya. Jadi apa salahkah kalau kerajaan kata kita kekalkan rawatan, tingkatkan rawatan lebih baik, kemudian lebih baik bagi seluruh rakyat negara ini, tetapi bagi kalangan yang paling kaya di atas kitalah kenakanlah bayaran yang lebih tinggi. Kerajaan pada Jun lalu memperkenalkan skim perubatan madani bertujuan untuk menyediakan akses sama rata kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti untuk memenuhi keperluan kumpulan B40. Skim itu memudahkan penerima sumbangan tunai rahmah untuk menerima rawatan di klinik swasta yang berdaftar. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP telah mengemukakan 54 cadangan untuk dipertimbangkan Kementerian Keuangan dalam menentukan peruntukan Belanjawan 2024 buat kementerian itu. Menterinya Datuk Ewan Benedict memaklumkan segala cadangan yang dikemukakan itu telah mengambil kira input pelbagai pihak berkepentingan. Hanya adil bagi kami telah mengemukakan satu jumlah yang lebih besar daripada jumlah tahun ini setelah mengambil kira cadangan-cadangan daripada pelbagai stakeholders, engagement yang kita lakukan dengan pemain industri termasuk daripada penjajah, daripada koperasi, daripada usahawan mikro, usahawan informal dan perusahaan kecil dan sederhana. Dan kita kumpulkan semua, kita rumuskan dan kita telah kemukakan kepada Kementerian Keuangan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan kampus Institut Keusahawanan Negara Berhad atau INSKEN Sarawak, iaitu pejabat cawangannya yang ketiga selepas ibu pejabat di Cyberjaya dan cawangan Sabah.
Turut bakal menjadi tumpuan dalam pemberitaan dan juga dalam program-program kami di Astro Awani pada minggu hadapan ialah penganjuran acara yang diletakkan ataupun dianjurkan besok, insyaAllah bakal berlangsung Khazanah Mega Trans Forum, dan ini akan diberikan tumpuan juga oleh tim Niaga Awani yang akan bersama langsung di lokasi pada besok dan juga pada hari seterusnya, dan ini akan menghimpunkan para cendekiawan, mereka yang berkepentingan dan melihat kepada trend terkini khususnya dalam bidang ekonomi dan juga teknologi. Tapi dalam masa yang sama, hari ini adalah merupakan Hari Warga Tua Sedunia, dan ini diletakkan dalam peringkat dan diraikan di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Secara faktanya, bilangan orang yang berusia 65 tahun atau lebih di seluruh dunia diunjurkan akan meningkat 2 kali ganda, iaitu pada tahun 2021 sekitar 761 juta orang, tapi pada tahun 2050 nanti sekitar 1.6 bilion manusia berada pada peringkat usia 65 tahun ke atas. Bilangan mereka yang berusia 80 tahun ke atas juga akan lebih meningkat, dan ini akan berlaku dengan lebih pantas. Di peringkat global juga, bayi yang dilahirkan pada tahun 2022 dijangka hidup secara purata 71.7 tahun. 25 tahun lebih lama daripada bayi yang dilahirkan pada tahun 1950-an. Dan di Malaysia, seorang bayi yang dilahir pada tahun 2023 secara purata dijangka hidup sehingga 74.8 tahun. Di mana kalau bayi wanita yang lahir tahun 2023 dijangka boleh hidup sehingga 77 hingga 77.4 tahun. Lebih lama berbanding bayi lelaki 72.5 tahun. Hari tua pasti menjelma, tapi adakah kita sudah pun bersedia daripada segi polisi dan juga kepada anda ataupun kita sendiri yang menonton dan juga berdiskusi pada petang ini. Profesor Madya Dr. Zumilah Zainal Aludin, iaitu pensyarah Fakulti Ekologi Manusia dari Universiti Putra Malaysia, menyertai saya pada petang ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat petang, Doktor. Doktor, bila kita sebut mengenai harga hari warga emas ataupun hari orang tua ni, ramai yang skeptikal ataupun pandang sinis, anggap perkara ni perkara mudah. Oh yelah, semua orang akan tua. Tapi hakikatnya kita berdepan dengan masalah ataupun berdepan dengan cabaran yang memerlukan kerangka dan juga penyelesaian daripada segi polisi dan juga persediaan kita pada hari ini. Adakah doktor bersetuju bahawa kita rakyat Malaysia mengambil mudah mengenai hari orang tua, hari warga emas ini, doktor? Terlebih dahulu, terima kasih Zul menjemput saya pada petang ini. Sebelum itu, selamat Hari Warga Emas Sedunia hari ini 2023. Menjawab soalan persepsi masyarakat, apakah kita bersedia untuk menjadi tua, satu kajian saya dalam banyak kajian itu mendapat bahawa kebanyakan daripada kita tidak bersedia. Ini hasil kajian lah. Maksudnya tidak bersedia itu bukan kerana apa, kerana kita rasakan bahawa kita cuba mengelak untuk klaim antara kata kita dah tua atau kita akan tua. Ini satu perkara yang walaupun nampak macam leluncur, tetapi memberi impak lah kepada apa yang berlaku pada diri kita sendiri. Contoh yang paling mudah apabila kita menyoal dalam kajian kita, apakah perempuan bersedia untuk menghadapi hari tua. So, boleh dikatakan mereka menjawab tidaklah ataupun kurang bersedia dan sebagainya. Jadi daripada perspektif persediaan ni jadi banyak ya Zul. So, sebagai negara, apakah persediaan negara, sebagai individu, apakah persediaan individu, sebagai keluarga, apakah persediaan keluarga ni, contohnya keluarga yang memang umur panjang, saya katakan kita dapat lihat ibu bapa kita berumur panjang, datuk kita berumur panjang, maka kita pun mungkin berumur panjang. Apa bersedia, contoh kalau 80 tahun, ada yang boleh hidup hingga 90 tahun, iaitu 90 tahun selepas bersara. Apakah kita bersedia untuk hidup ataupun boleh hidup dengan kesejahteraan yang sama selepas bersara selama 30 tahun? Itu contohlah. Kalau kita 90 tahun. Jadi persoalan tu besar sebenarnya. Kita mungkin boleh kecilkan dan lihatlah bagaimana kita boleh membuat. Doktor, apabila kita cerita pasal hari tua, hari warga emas ni, kita akan tidak dapat lari daripada cerita cukup tak duit simpanan.
kita kaitkan dengan KWSP. Itu kita simpan dulu kerana kalau daripada hakikat, daripada tabiat dan juga hakikat kepada fakta simpanan di KWSP itu memang tidak cukup. Tapi kalau kita lihat daripada segi polisi dan juga dasar, kementerian kita antara yang proaktif untuk memperkenalkan pelan tindakan warga emas dan juga ada rangka kerjanya itu sendiri warga emas sejak mungkin lebih kurang 20 atau 15 tahun yang lepas. Ini suatu perkara yang lebih kehadapan berbanding dengan negara lain. Tetapi dinamik dalam masyarakat juga sudah berubah dan juga angka itu juga sudah berubah dan lebih cepat lagi kita menuju kepada hari tua ataupun warga menua ini. Justru daripada peringkat polisi dan juga pelan tindakan itu, seberapa cepat ianya perlu dilihat dan juga dikemaskini semula. Kerana ini turut diakui oleh Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal keluarga dan juga masyarakat, bahawa ianya perlu mengikut dengan keadaan dan juga situasi semasa. Mungkin kita dapat fahami itu, Doktor. Okey. Persoalannya kita sebenarnya Malaysia telah memiliki data warga emas negara, data warga emas negara yang memberi tujahan kepada 5 dimensi penting, iaitu dimensi ekonomi, sosial, kerohanian, pendidikan, menghubung dan juga kesihatan. So, domain ini telah dibentang secara terperinci dalam dasar, dan apa yang perlu pada pandangan saya adalah memperkukuhkan tindakan. Yang ini kita sudah memiliki dasar, apa yang kita kurang adalah tindakan dalam menterjemahkan dasar. Contoh yang paling mudah sesuai dengan bidang saya adalah tentang kemiskinan. Kemiskinan usia emas. So, orang yang berusia 60 tahun di Malaysia wajib bersara. Apabila bersara, mereka hilang pendapatan pada usia 60 tahun. Sekiranya mereka boleh hidup di usia 90 tahun, sebenarnya mereka tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan dalam tempoh 30 tahun. Mengharungi hari-hari tua dalam keadaan miskin. So, ini satu fenomena yang kita perlu perhatian serius oleh sebab itu dalam banyak catatan saya mengusulkan kepada pihak kerajaan supaya memiliki skim pekerjaan khas untuk warga emas yang lebih sesuai dengan keadaan warga emas dengan garis panduan yang bersesuaian dengan mereka. Contohnya tempoh jam kerja 8 jam, mungkin 4 hingga 5 jam contoh. Ada juga kadar gaji dan dia perlulah skim tersebut perlulah berada di luar daripada skim pekerjaan normal. Supaya warga emas tidak mengganggu peluang pekerjaan pada warga miskin. Itu contohlah yang saya rasa satu usaha perlu dibuat dengan 20 tahun sebabkan secara turun, dan dalam proses itu kita sedang menua. Jadi ramai warga-warga emas yang terpaksa menghadapi hari tua dengan sekuriti keuangan, iaitu jumlah wang atau simpanan hari tua yang amat sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggalakkan atau kita panggil keusahawanan senior. Yang ini belum lagi industri silver. Malaysia belum lagi memperkasakannya. Saya amat mencadangkan kepada yang terlibat untuk memperkasa industri silver dan usahawan senior. Ini satu konsep yang kita tahu dan kita perlu sedar peranan dalam membantu warga emas pada sektor ekonomi, kesejahteraan ekonomi warga emas. Jadi itu satu daripada ini. Prof, saya nak potong Prof kat situ sikit sebab menarik untuk kita bincangkan keusahawanan senior ataupun keusahawanan warga emas itu sesuatu yang perlu difikirkan, dan kita menyebut mengenai angka pencen itu 60 tahun. Tetapi ramai yang perlu menyumbang balik kepada masyarakat dengan kepakaran dan juga tenaga yang ada kerana kualiti kesihatan kita bertambah baik, itu sebab umur kita juga makin bertambah panjang. Tapi penerimaan masyarakat juga tidak semudah itu untuk menyebabkan mereka masih lagi aktif dalam pasaran kerja. Kerana kita akan mengatakan bahawa kesian dah tua kena kerja. Ini perkara yang selalu momokkan dalam masyarakat. Itu kita bincang sebentar lagi. Kita berhenti rehat dahulu. Kita berjumpa lagi dalam Fokus Minggu depan sebentar lagi.
Hari ini 1 Oktober adalah Hari Warga Emas Sedunia yang diisytiharkan oleh pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri. Tapi di peringkat Malaysia juga kita melihat kepada pertambahan kelompok ataupun generasi menua, dan ini memerlukan perhatian dan juga tindakan bukan sahaja daripada pihak kerajaan tetapi daripada kita semua yang merasakan diri masih lagi muda tetapi hari tua akan lebih mengejar anda, dan juga sejauh mana persediaan kita. Itu yang kita cuba bincangkan petang ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Zumilah Zainaluddin. Prof masih lagi bersama dengan kita melalui panggilan video. Tadi Prof ada menyebut mengenai dua perkara. Satu ialah skim pekerjaan warga emas supaya mereka yang berusia lepas 60 tahun masih lagi dapat menyumbang kepada sektor pekerjaan tetapi dengan mekanisme dan juga ciri-ciri tertentu. Khususnya mungkin jadual bekerja tidak sepanjang tidak sepanjang sekarang ini ataupun pada usia pekerjaan biasa, dan juga memperkenalkan keusahawanan senior ini. Ini cadangan yang sering dilontarkan oleh ahli akademik dan juga disambut oleh pihak pembuat polisi seperti kerajaan. Tetapi persepsi masyarakat itu masih lagi ada gap di antara keduanya. Kerana ini seringkali berlaku apabila kita berbual dengan warga-warga orang tua ataupun yang lebih senior, mereka kata, ataupun orang yang lebih muda, mereka kata, kesian tengok mak bapak kita masih lagi kena bekerja selepas umur 60 tahun. Bukankah patut berehat? Walhal usia jangka hayat itu ada 30 tahun selepas usia pekerjaan itu, usia pension itu. Bagaimana nak rapatkan perkara itu? Polisi boleh dibuat, tetapi persepsi dan juga budaya pemikiran kita mungkin masih lagi terperosok di takut yang lama. Jawapan dia mudah je, Zul. Contohnya, ini kita namakan penuaan aktif, ya, iaitu dari sudut dimensi sosial. Jawapannya, apakah anak-anak itu sanggup menyantuni sepenuh masa warga emas selama 30 tahun sebelum mereka bersara? Jawapannya tidak, kerana kita sibuk bekerja dan juga kita panggil empty nest, iaitu rumah dah mula kosong kerana anak-anak berkahwin dan sebagainya. Satu perkara yang amat serius dalam kajian-kajian mengenai penuaan adalah isu kita panggil kesepian dan keterpinggiran. Ini dua isu, isu sepi dan terpinggir, rasa sepi dan terpinggir. Jadi rasa sepi dan terpinggir ini membawa kepada banyak masalah lain. Masalah yang serius adalah masalah kesihatan mental. Contohnya adalah penyakit-penyakit seperti nyanyuk dan sebagainya yang lebih sukar untuk diuruskan. Maknanya warga emas yang demensia itu lebih sukar kita uruskan berbanding dengan warga emas aktif. Ini merupakan suatu perkara yang kita perlu sedar sebagai anggota masyarakat bahawa warga emas perlu terlibat secara aktif di dalam masyarakat. Secara mereka rasa boleh terlibat, mereka boleh bekerja, mereka boleh bergerak, bersosial dan sebagainya. Perkara ini perlu digalakkan supaya mereka terus memiliki kesihatan mental yang baik. Ini membantu masyarakat secara keseluruhannya. Keluh kesal yang disebutkan oleh masyarakat seperti yang dikatakan tadi adalah kerana mereka tidak faham bagaimana yang dikatakan warga emas aktif atau warga emas sejahtera. Warga emas sejahtera itu mereka tak rasa sepi, mereka sibuk. Mereka tak kisah pun kalau anak cucu tak balik. Mereka ada penuh aktiviti dan sebagainya. Mereka diterima baik oleh masyarakat. Itu maksudnya. Jadi untuk aktif ni ada dua perkara lah. Sama ada mereka diterima baik dalam kelompok sosial mereka, atau mereka bekerja. So mereka tiap-tiap hari ada perkara yang hendak diuruskan. Mereka juga ada majikan yang mengambil berat, kawan-kawan pejabat atau kawan-kawan sekerja dan sebagainya. Saya tidak, sekali lagi saya tekankan perkara ini sebagai skim khas warga emas. Jadi pihak-pihak tertentu perlu duduk dan berbincang bagaimana kita, Malaysia perlu memiliki skim khas pekerjaan warga emas dan bagaimana majikan sepatutnya diberikan insentif cukai supaya mereka mengambil warga emas bekerja di bawah skim ini yang tidak mengganggu warga-warga belia dan muda dan sektor pekerjaan mereka yang berbeza. Itu yang saya cuba highlightkan. Untuk apa? Kita selain daripada soalan yang pertama tadi, iaitu soalan social financial security, kecukupan keuangan, ini soal kesepian dan keterpinggiran. Yang ini perlu disantuni dengan baik.
satu persepsi tadi sedang dikongsikan iaitu pertanian itu cangkul ya. Dan untuk pengetahuan tu pertanian moden bukanlah cangkul ya. Pertanian moden adalah handphone. Kita siram pun dengan handphone, kita buka tu semua dengan handphone, IoT system. Dan bertani tak semestinya pulang ke kampung ya. Ini juga persepsi. Bertani kita juga menggalakkan sangat pertanian bandar supaya hidup sehat. Dan bila kita large scale, yang ni nanti bila peringkat seterusnya saya juga akan usahakan iaitu intergenerasi ya, apabila kita bergabung antara generasi tua dan muda dalam memperluaskan, baru kita melihat kawasan, strata dan sebagainya. Tapi untuk peringkat awal, apa yang kita maksudkan dekat sini adalah kita bermain dengan teknologi, kita bermain dengan dan saya amat kagum dalam perkara yang berlaku di depan mata saya, warga emas yang saya juga pada awalnya memikirkan bahawa mereka tidak mesra teknologi, tidak mesra IoT, jauh lebih mesra daripada saya dan jauh lebih kata orang tu ke depan dalam memperkenalkan kaedah-kaedah pertanian moden, kaedah-kaedah pertanian kurang tenaga, kaedah-kaedah pertanian yang lebih mesra warga emas. So itu dalam sektor pertanian. Apabila kita bercakap dalam sektor usahawan senior, banyak kaedah pendekatan, juga jenis-jenis sektor perniagaan yang boleh diceburi oleh warga emas yang atas tujuan sosial dan juga keuangan tadi, security sosial dan security keuangan. So perkara itu sebenarnya pada saya cuma soal salah pandang. Apabila kita jelas tentang sektor yang bagaimana, kaedah yang bagaimana yang lebih sesuai dengan warga emas, perkara itu saya tak nampak sebagai sesuatu halangan besar kepada warga emas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah silver economy. Silver economy itu sendiri maksudnya suatu perekonomian yang memberi fokus kepada kita panggil market warga emas atau pasaran warga emas. Yang ini tak semestinya warga emas. Yang ini tak semestinya warga emas. Jadi warga emas atau warga muda boleh terlibat dan perlu membuka minda, membuka mata kepada sektor ekonomi silver yang amat luas. Contoh sekarang ni kan kita ada di Malaysia kita ada garis panduan penjagaan, pusat penjagaan. Tapi kita ada konflik kat situ apabila kita memerlukan pusat perlindungan dan juga rumah aktiviti. Rumah aktiviti warga emas. Ini saya lihat, kita boleh lihat di persekitaran kita mulai dibuka dengan luas untuk orang warga emas memiliki tempat untuk datang, bersembang dan beraktiviti dengan rakan sebaya. Bukan belia atau orang muda saja perlukan rakan sebaya, warga emas pun perlukan rakan sebaya. So ini merupakan peluang dalam sektor ekonomi silver yang boleh diceburi oleh bukan warga emas, apatah lagi warga emas, supaya kita melihat kehadiran warga emas bukanlah sesuatu beban. Ini konotasi negatif yang banyak berada ataupun beredar dalam kalangan masyarakat. Sebab yang akan tua itu kita juga akan tua. Kita akan tua usia yang dikatakan produktif iaitu bekerja 30 tahun dan selepas bersara pun 30 tahun mungkin kita boleh hidup lagi. Jadi kita perlu ada perancangan yang rapi supaya kesejahteraan kita tu sustain. Kesejahteraan itu adalah kata kuncinya dan itu juga penutup kepada diskusi kita. Saya janji akan lebih banyak lagi siri seperti ini supaya kita menjadikan ini adalah isu kita bersama dan juga secara berterusan untuk bincangkan supaya ini dapat disusun secara polisi yang lebih tersusun. Terima kasih Profesor Madya Dr. Zumilah dari Fakulti Ekologi Manusia dari Universiti Putra Malaysia. Sekian saja Fokus minggu depan. Kita jumpa lagi nanti minggu depan pula.